Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, amma ba'd. Puan pengurusi majlis yang budiman, seterusnya puan-puan, datin-datin, muslimat dan juga sahabat-sahabat kami muslimin yang saya kasihi. Pertamanya kita rafakkan setinggi syukur pada Allah kerana dengan izinnya kita dapat hadir dalam majlis ilmu. Selepas hampir setahun lebih kita tertangguh dengan majlis ilmu secara fizikal yang biasa dilakukan secara online, maka aktiviti seperti ini alhamdulillah nampaknya mula dibuka sedikit demi sedikit dalam SOP yang ketat yang perlu kita awasi supaya tidaklah menjadikan satu gelombang baru selepas dibuka. Itulah hasrat kita. Alhamdulillah, usaha yang dianjurkan oleh pihak muslimat dalam mengadakan majlis seperti ini bagi saya adalah satu usaha yang amat dipuji. Kenapa? Kerana berdasarkan kepada cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman dahulu ada mengkhususkan kepada muslimat majlis pengajaran, dan wanita yang terkenal dengan hebatnya ialah wanita Ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji kepada wanita Ansar kerana dia sikit walker lah, kita kata, berani bertanya kepada Rasulullah dan minta supaya diajar, dan Rasulullah SAW amat menyenangi sikap yang ditunjukkan untuk mempelajari ilmu. Cuma apabila kita belajar ilmu, kalau boleh kita kena tukar daripada menjadikan pelajaran ilmu sebagai ibadat semata-mata, yakni maksud saya setiap minggu beberapa kali kita hadir, dan sudah berapa tahun dah, ada yang sampai 10 tahun dan ada yang menuju kepada belasan bahkan puluhan tahun. Tetapi kadang-kadang kita tak pernah dibuat sebagai satu uji kaji setakat mana dah ilmu yang kita ajar, yang kita belajar. Boleh jadi kita akan rasa seronok kerana para asatizah, tuan guru yang ceramah sedap, kelakar dan seumpamanya, itu hiburan, ataupun kita kata kita rasa jiwa akan rasa tenang. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah penguasaan ilmu yang kita pelajari itu, di mana tingkatan yang kita pelajari kalaulah sampai 20 tahun, saya rasa lebih hebat daripada tingkatan mereka yang belajar mengambil jurusan agama, ustaz, ustazah yang BA ataupun bahkan MA kadang-kadang. Kerana BA pun 4 tahun je, dan MA tambah 2 tahun ataupun 3 tahun lagi. Kita 25 tahun dah belajar. Sejak menikah hari itu, dalam 3 tahun kemudian kebetulan suami kita dan kita juga minat ada ni, terus kita belajar. Oleh kerana itu, biar ada satu peningkatan, dan kita juga akan jadi mata rantai dakwah Islam untuk kita sampaikan, maka itulah yang kita nak sangat. Keduanya, bila kita belajar ilmu ini,
mungkin kita mempunyai kecenderungan tak sama. Ada yang minat hadis, ada yang minat fiqh, ada yang minat tasawuf, ada yang minat tauhid, ada yang minat kisah-kisah para salafus salih, ada yang minat umpamanya ilmu-ilmu secara fiqh permasalahan semasa. Maka semuanya itu kalau boleh, biarlah sebagaimana kata Al-Maghari, seorang Syekh Azhar sekitar 1940-an di Mesir, telah menazharkan masjid-masjid. Maksudnya menjadikan masjid-masjid itu tapak-tapak universiti yang diisi pengajaran. Dan perkara ini tidak pelik bila kita tengok tokoh-tokoh ulama yang berwibawa di dunia, yang kalau kita tengok umur-umur yang tua-tua, yang mungkin sebahagiannya masih wujud sampai sekarang, ada yang mereka tak pernah masuk universiti pun, tetapi kealiman itu mengatasi para ulama-ulama yang berada di universiti. Saya pernah bertemu dengan seorang syekh bernama Syekh Muhammad Awwamah, alim besar dalam bahagian hadis. Dia pernah dipinjamkan di sini oleh USIM untuk menjadi profesor pelawat. Daripada situ dia bertemu dengan saya, kemudian hubungannya cukup baik sekitar 10 tahun lepas, dan dia berada berhampiran dengan Masjid Quba masa itu. Makanya saya pergi rumah dia, jadi hubungan pun makin akrab. Kemudian dalam 5 tahun kebelakangan ini dia berpindah ke Turki, dan kebetulan saya berkunjung ke Turki, saya sempat pergi juga ke rumah dia. Masya Allah, apa yang saya tengok, dia sewa satu bangunan dalam 3 ataupun 4 tingkat penuh dengan buku-buku. Bangunan tu besar ada ni, penuh dengan buku-buku, dan ada orang yang mengkajinya, duk baca je, dan dia sendiri pun duk baca je. Dan kebetulan baru-baru ini saya pergi ke Mekah pada bulan Ramadan yang lepas. Dia kebetulan datang ke Mekah juga, jadi sempat lagi bertemu. Dan baru-baru ni anaknya minta kepada saya untuk saya beri sedikit latar belakang ataupun ceramah ataupun takriz kepada Syekh dalam bahasa Arab untuk disiarkan oleh, kalau tak silap, Al Jazeera. Saya ialah sebagai hak seorang alim, saya sampaikanlah. Menariknya, budaya membaca itu, budaya mengkaji itu, menekuni ilmu itu, walaupun mereka tak sampai mesti setara mana, tapi mereka cukup handal ilmu. Sebab itu saya katakan para asatizah ataupun kita kata pelajar-pelajar, walaupun tidak kenal universiti, dia bukan penghalang untuk kita menjadi orang yang bijak, orang yang pandai, orang yang hebat. Kalau saya bariskan kesahan terlalu ramai, jadi saya tak naklah bincang hal tersebut. Cuma saya tabik dan mengangkat tangan kepada sahabat-sahabat sekalian, para muslimat, kerana gigih belajar. Cuma apa yang kita nak, biarlah kita ada satu mekanisme ke mana kita akan menuju selepas daripada ini. Biar ada sasaran, kita ada apa yang kita nak capaikan dan nak matlamatkan. Ini cita-cita yang cukup baik. Jadi hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak baca satu kitab Ma'rifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara saya baca adalah cepat, bukan slow-slow, sebab semua ada ni. Kalau boleh kongsilah dulu tengok, kemudian nanti sahabat kita akan bawalah ataupun kirimlah baki-baki yang tak ada.
Sengaja kami sebut buku ni kerana saya lihat untuk kita gali sebanyak mungkin cintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar setiap kali kita sambut Maulidur Rasul, kita akan dapat satu benda yang baru sekurang-kurangnya, dan mengenali dan makrifah Rasulullah lebih rapat lagi. Buku ni sengaja kami namakan Makrifah. Apa makna makrifah? Pengenalan, pengetahuan, tahu. Cuma tahu ni banyak jenis. Kalau kita kata orang tu tahu saya ada ilmu, ilmu pun tahu. Tapi beza makrifah ni, bila kita sebut tahu tu, makna dia kenal luar dalam. Dia kenal luar dalam. Macam mana tahu? Seorang ibu, dia tahu anak dia. Kalau dia tahu anak dia macam mana? Dia tahu tahi lalak ada kat mana. Dia tahu suka makan apa. Dia tahu kalau muka mengajuk, kalau sakit. Dia tahu. Sebab dia tahu. Itu tahu tu orang panggil makrifah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diketahui dan diketahui tahu dan makrifah oleh Yahudi tentang Rasulullah SAW macam dia kenal anak-anak mereka. Allah berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka padri-padri, pendeta-pendeta Yahudi zaman dulu kenal Nabi Muhammad macam dia kenal anak-anak mereka. Justru satu cabaran kepada kita. Kita ni orang Islam. Kita ni duk rakyat cinta Rasulullah. Tapi kadang-kadang kita tak berapa nak kenal Rasulullah SAW. Dan kalau kenal pun kadang-kadang tersisih dengan Israelia ataupun yang bukan, yang tersilam. Jadi kita cuba kalau boleh biar tahu, biar kenal, biar hadam, biar faham tentang Rasulullah SAW ni dari setahun ke setahun. Tahun ni juga kita telah keluarkan satu buku yang terbaru melalui e-books yang kita tajukkan Fathul Ali tentang Sirah An-Nabi, yang kita terjemahkan daripada Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Lebih kurang tebal-tebal macam ni saja. Tapi sekurang-kurangnya bila kita tengok seolah-olah para ulama zaman dulu akan cuba cakna dan prihatinkan siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya insya-Allah kita mulakan pada muka surat 1. Tanda cinta, tanda sayang. Maka yang ni homework kepada puan-puan sekalian, balik hafal. Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ak bin Adnan. Ini sepakat. Inilah riwayat Imam Bukhari. Ada pun lapis kata lagi, maka kata ulama aulanya kita tawakuf. Walaupun adalah orang nisbah sapa kepada Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Adam alaihissalam, Allahu a'lam, tapi yang masyhur sampai kepada Adnan. Semua lapis-lapis ni lapis-lapis baik belaka, yang selamat daripada berzina, daripada perkara yang tak molek. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, wulitu min nikahin la min sifah. Aku dilahirkan daripada nikah yang sebenar, bukan daripada penjarahan dan seumpamanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, nama dan gelaran Nabi, nama Nabi Muhammad dan gelarannya Al-Amin. Kita tahu nama Muhammad ni luar biasa. Satu-satunya nama yang tidak ada sebelum itu nama Muhammad. Seolah-olah Allah simpang nama Muhammad ni untuk Nabi Muhammad dulu. Walaupun dalam riwayat menyebut ada dua orang bernama Muhammad. Seorang bernama Muhammad bin Ismail, seorang lagi namanya Muhammad ibn Ibrahim ataupun bin Sufyan. Dikatakan
Ibu bapa mereka pergi menega di negeri Syam, dengar cerita padri kata akan ada nama Muhammad yang akan lahir. Dia pintas. Tapi riwayat hal tu tak diketahui. Tapi Nabi SAW bila lahirnya dia namanya Muhammad ini, kita tengok. Kerana kata Abu Talib, Abdul Muttalib, bila ditanya kenapa nama macam ni, kata dia la an yahmadahu man fis sama wa man fil ard, supaya yang di langit puji, yang di bumi puji. Nama ni tafaul. Sebab itu anak-anak kita, cucu-cucu kita, beri nama yang baik-baik. Salah satu daripada wajib atau tanggungjawab ibu bapa menamakan anak dengan nama yang baik-baik. Jangan rambang je ataupun gabung-gabung saja, kadang-kadang tak kena cara, maka rugi. Kerana nama ini adalah doa. Bila doa maka berjayalah si anak tersebut. Kemudian Nabi kita disifatkan, dilaqabkan, digelarkan. Banyak. Nabi Rahmat, Nabi Muqaffa, Nabi Taubat, Nabi Marhamah, Rahmah Muhdah, Sayyid Walad, Ad-Da'i. Semuanya ni tuan-tuan, kalau kita pergi ke Masjid Nabi, kita masuk ke Babus Salam, kita paling arah kiblat, kita tengok daripada Babus Salam tu, seterik bawa ke hujung kat makam Rasulullah, hujung ke pintu hujung tu, pintu bab bakit tu, kita akan nampak nama-nama Nabi satu. Inilah gelarannya An-Nur, Al-Haq, Al-Urwatul Wusqa, Al-Muddassir, Al-Muzammil. Ini dipanggil gelaran ataupun laqab Rasulullah SAW. Soalan seterusnya, adakah benar muka surat 6 Taha dan Yasin merupakan nama Nabi Muhammad SAW? Yang ada orang buat nasyid banyak, ala Taha, ala Yasin ke apa ke, macam mana? Jadi dalam masalah ini kita jawab dari segi hadis Mut'im, bahawa Nabi SAW bersabda, li khamsatu asma, aku ni ada 5 nama je. Hak tadi hak banyak orang sebut tu, itu dipanggil laqab, gelaran. Nama Nabi, ana Muhammad, ana Ahmad wa Ahmad, wa anal mahi allazi yamhullahu bil kufur, wa anal hasyir allazi yuhsyarun nas ala qadami, wa anal aqib. Jadi nama Nabi apa? Muhammad, Ahmad, Mahi, Hasyir dan juga Aqib. Dan terjemahan tu boleh bacalah. Dalam riwayat Abu Musa Al-Asy'ari menyebut bahawa Nabi SAW pernah menyebut kepada kami beberapa nama baginda. Ana Muhammad wa Ahmad, Muqaffa, Hasyir, ditambah 2 lagi, Nabiyyur Rahmah dan juga Nabiyyut Taubah. Jadi kalau 5 tu hampir sama, maka tambah pula 3 yang hampir sama, maka ditambah di sini dalam ada 7 lah lebih kurang nama Nabi ataupun 8. Nama Nabi seolah-olahnya nama Muhammad, nama Ahmad, nama Muqaffa, nama Hasyir, nama Nabiyyut Taubah, nama Nabiyyur Rahmah, nama nabinya Al-Aqib dan nama Nabi Al-Mahi. Itulah nama Nabi. Melihat kepada 2 buah hadis itu, jelaslah kepada kita bahawa kita faham Nabi mempunyai nama yang banyak. Adapun dalam Quran terdapat terlalu banyak nama dan gelaran Nabi. Inni anan nazir al-mubin. Nazir ni beri peringatan. Jadi berdasarkan persoalan di atas, nisbah Yasin dan Taha kepada salah satu daripada Nabi SAW adalah datang daripada sebuah riwayat yang dinukilkan daripada Qadhi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa, menyebut, tetapi dalam sirah tamrid. Apa makna tamrid? Tamrid ni maknanya disebut ruya, dalam bahasa kita kat sirah yang sakit. Apa makna? Ruya ni diriwayatkan. Bila diriwayatkan, perawi tu jadi majhul, tak tahu siapa. Macam kata orang kata. Ya, kita nak ni sebut orang ni banyak sangat. Kita nak siapa kata? Imam Bukhari kata ke? Imam Muslim. Maknanya bertanggungjawab. In kunta nakilan fa'alaika bitasahih wa in kunta mudda'iyan fa'alaika bidalil. Itu dari segi hujahannya.
Jadi bagi menjawab persoalan ini, di sini kami cuba menukilkan beberapa pandangan daripada ahli tafsir. Antaranya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dan tafsirnya menyatakan bahawa Taha adalah salah satu daripada jumlah huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang alif, lam, mim, ya, sin, kaf, ha, ai, ya, ain, sad ataupun qaf, sad dan seumpamanya dipanggil huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf ini terdapat pada permulaan surah dan bukanlah daripada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pandangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili, guru kami, dalam tafsirnya menyatakan pandangan yang menyatakan bahawa Taha adalah merupakan nama Nabi adalah pendapat yang diterima. Dia kata Taha boleh diterima. Ini dalam tafsir Al-Wasit. Manakala Yasin pula dikatakan adalah nama Nabi Muhammad dan ia juga dikatakan sebagai huruf muqatta'ah. Maknanya pandangan Syekh Zuhaili dia lebih umum kebolehannya. Justru kami katakan ulama berbeza dalam masalah ini antara tasahul dan antara yang strict dalam masalah ini. Dia bukanlah masalah besar sangat dan bukanlah menjadi krisis yang utama, tetapi itu pandangan masing-masing. Berpegang kepada secara strict memanglah tidak dapat ada nas berdasarkan kita sebut nama hadis-hadis tadi, tetapi pandangan-pandangan sebahagian ulama. Bila Nabi lahir? Pertama ada kata 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ada kata 9 Rabiul Awal tahun gajah. Ada kata 2 Rabiul Awal. Ada kata 10 Rabiul Awal. Ada kata 8 Rabiul Awal. Ni sebahagiannya ada dalil-dalil masing-masing. Tapi yang sepakatnya Nabi lahir pada hari Isnin. Sebab itu seorang falak Mesir yang terkemuka yang dinukilkan oleh guru kami Allamah Syekh Syed Ramadan Al-Buti menyatakan tarikh sekitaran hari Isnin pada minggu tersebut jatuh pada 9. Kalau ikut falak 9 Rabiul Awal itu jatuh hari Isnin. Jadi kalau 9 jatuh hari Isnin, 10 hari Selasa, 11 hari Rabu, 12 hari Khamis. Sedangkan Nabi kata wulitu fi. Kenapa mempuasa pada hari Isnin? Kerana aku dilahirkan padanya. Sabit, hari Isnin itu sabit. Tapi tarikh ni, ini menunjukkan kecaknaan para ulama tentang Rasulullah SAW ini. Tahun kelahiran disepakati tahun gajah. Ada kata 50 hari, ada kata 40 hari, ada kata lebih sikit, kurang sikit. Masa berlakunya tentera Abraha. Dia ginilah tuan-tuan. Kita ni kalau kita nak ingat satu benda, kita akan ingat dengan satu peristiwa besar berlaku pada masa tu. Kalau kita pergi tanya orang tua lah, kita nampak dia tua dah. Makcik umur berapa dah? Ingat umur saya kata. Gini makcik, nak tanya mudah je. Masa Jepun masuk Malaysia tu dulu, belum bintang 3 Jepun masuk, sekitar 1939 ataupun 40 sampai 43 gitulah, lebih kurang 45. Jepun masuk tu saya anak dara dah, anak 2 dah masa tu. Maknanya kita faham lah. Maknanya kita boleh ikut lah. Kalau Jepun masuk lebih kurang 70 tahun lepas dah katakan, maknanya capur lah 20 tahun, 25 tahun. Maknanya kita orang umur dia kat 1 tahun dah tu. Gitulah. Jadi dia akan disebutkan satu peristiwa besar berlaku. Masa tu tentera gajah. Tuan tak faham lah. Negeri Arab mana ada gajah sangat masa tu. Jadi bila masuk kejut. Bulan kelahiran bulan Rabiul Awal, hari kelahiran hari Isnin, hari bulan itulah yang disebut 9 Rabiul Awal. Masa kelahiran. Tepatnya Nabi lahir bila? Ada 2 pandangan ulama. Pertama ketika fajar hampir menyingsing. Inilah pendapat Zubair ibn Bakar. Tapi ada juga pendapat yang kata Nabi lahir waktu pagi. Inilah pendapat Hafiz Abdul Fadl Al-Iraqi. Pendapat kedua ini telah diterjihkan oleh ramai ulama seperti Sa'id ibn Musayyib, Ibn Dihyah dan juga Al-Imam Az-Zarkashi. Tapi Nabi, tengok cara Nabi lahir. Kalau kita tengok tuan-tuan, bila Nabi lahir waktu-waktu tu, itu juga tanda istifai pilihan Tuhan. Allah memang tentukan Nabi ni dengan kelebihan-kelebihan.
Kalau kita tengok, kita ni waktu pagi lah paling segar, paling sihat. Tengok mana ada orang tidur mengantuk walaupun tidur. Tapi maknanya waktu pagi ni Allah bagi kelebihan terlalu banyak. Peristiwa yang berlaku selepas kelahiran ini dipanggil irhas. Kenapa irhas? Kerana Nabi masa tu belum menjadi Rasul lagi pun, baru lahir. Antaranya ialah 14 lengkungan gerbang istana Kisra telah gugur. Kisra ni di Parsi. Dia ada tiang tinggi. Kalau kita pergi, pernah pergi dekat dengan contohnya Jordan, kita masuk Petra, kita masuk kat namanya Jirash ataupun Jarash, kita akan tengok, oi besarnya. Kita boleh imagine 10,000 tahun dulu macam mana keadaan. 5,000, oi maknanya orang gagah besar, gagah, bangunan tinggi dengan pemikiran gaya mereka masa tu. Kira hebatlah. Api sembahan orang Majusi terpadam. Gereja di sekitar Bahirah Sawah telah runtuh. Walaupun begitu, Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama besar di Mesir, pengarang kitab Fiqhus Sunnah, Fiqhus Sirah, menyatakan dia tidak setuju dengan pendapat di atas. Maknanya dari segi pendalilan tidaklah berapa kuat sangat. Syekh Al-Albani berkata cerita runtuhnya lengkungan gerbang dan padamnya api daripada dalil semata-mata yang tidak ada kena-mengena dengan sebarang hukum. Dengan bahasa yang mudah, Syekh Salallah dapat berita tersebut tidak ada yang sahih. Kelahirannya diambil prihatin dan dicakna oleh rahib dan pendeta Yahudi, Rabai Yahudi. Ini betul. Kalau kita baca sejarah, orang Mekah ada seorang dinisbahkan kepada Ibnu Hisham. Ibnu Hisham menceritakan dalam sirahnya, kalau tak silap, seorang pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi ni, dia ni peniaga kaya, pergi ke Mekah. Masa tu tak apa kafir pergi Mekah pun. Ni cerita sama sebelum Nabi lahir, bukan sama sekarang. Bila dia duduk di Mekah ni, tiap-tiap malam dia akan tengok ke langit. Tengok ke langit. Bila dia tengok ke langit, tiba-tiba satu malam dia kata, telah muncul bintang Ahmad. Adakah di kalangan kamu yang lahir anak semalam? Cek-cek tak ada. Dia kata mesti ada. Cari-cari, rupanya Aminah pada malam tu dia lahirkan putera. Dia kata dia nak pergi sekali. Dia pun diizinkan pergi. Bila dia pergi, dia kata dia nak tengok bayi ni. Bila dia tengok saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang usianya kecil itu, dia belek Nabi. Tengok depan, tengok belakang. Ialah ada tanda khatamun nubuwah dan seumpama. Tengok sifat tu, apa yang berlaku, terus dia pensang. Allah. Apabila dia jaga, dia kata apa? Zahabatin nubuwatu min bani Israel. Telah hilanglah, beralihlah kenabian daripada puak-puak Yahudi. Kan dulu kan nabi-nabi daripada Yahudi ramai. Nabi Musa, habis dah. Tak ada dah. Sebab Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Ini maknanya mereka duk tengok-tengok. Cerita yang sama berlaku tentang Raja Yaman. Yang nak cerita tentang Nabi lahir ni, Raja Yaman telah mimpi mimpi pelik. Dan cerita tu panjang, kalau saya cerita masa pun tak sempat lah kat lain. Dan terpaksa panggil dua orang pentadbir mimpi, namanya Syekh dan Sutai. Cerita tu nantilah kalau ada masa. Baik. Tempat lahir Nabi. Tempat lahir Nabi sepakat kata kota Mekah. Tapi exactly setepatnya di mana? Mereka kata di rumah Abi Talib, di Syekh Bani Hashim. Bidang yang menyambut kelahirannya ketika itu namanya Ashifa, ibu kepada Abdurrahman bin Auf. Ibu kepada Abdurrahman bin Auf. Penulis menyebut beberapa pendapat yang lahir. Ada kata Nabi lahir di Syekh Bani Hashim. Syekh ni maknanya kalau kita pergi Mekah dululah, kita akan tengok banyak bukit. Bukit.
Bukit Jiak, bukit apa-apa, orang panggil Jabal lah, Jabal Kobeh, Jabal apa pun, Jabal Jiak bukit ni. Kalau orang pergi sana, pergi tengok, dia akan tengok orang-orang yang duduk atas bukit, rumah-rumah tu dia jalan kot lereng-lereng bukit tu. Lereng-lereng tu orang panggil syab. Kalau kita baca syab tu maknanya rakyat. Syab Malaysia, rakyat Malaysia. Tapi syab tu maknanya lereng-lereng. Sebab itu orang Arab buat bidalang, ahlu Makkah adra bi syabbiha. Ahli Mekah lebih tahu tentang lereng-lereng bukit kita. Macam kita lah, mari kampung sini, boleh buat Arab blok, susah nak lalu ke mana. Tapi orang kampung sini mudah, dia tahu dah masuk ke jalan ni, kok ni ada boleh lalu, kok ni macam-macam yang boleh. Sebab dia tahu, kita tak tahu, tak boleh. Itu dia. Baginda dilahirkan di Radem. Radem ni dekat juga dengan Mekah. Kadang-kadang kita tengok ada satu tempat namanya Alif Lam Ra Da Mim, Radem. Ada tempat yang dilahir, kata setengah Nabi lahir di Usfan. Siapa dia yang pergi daripada Mekah nak pergi ke Madinah, dia tulis satu kalimah Usfan situ. Usfan. Jadi Usfan ni Ain Sin Per Alif Nun. Usfan. Baik. Ibnu Asir berkata, dikatakan Rasulullah menghadiahkan rumah tersebut kepada Aqil bin Abi Talib. Kemudian beliau meninggal dunia dan anaknya telah menjual rumah tersebut kepada Muhammad bin Yusuf. Tepat Nabi lahir tu, orang kata maktabah tak ada dah lah ni. Tapi 10 tahun dulu sebelum ni, siapa dia pergi ke Mekah, dia akan tengok. Di situlah dikatakan tempat Nabi lahir. Ibarat gak daripada situ dengan Kaabah tu lebih kurang dalam 100 meter je lah. Kalau kita jalan kaki tak sapa pun, tapi lebih kurang lah. Kenapa Nabi lahir di Mekah, tak lahir di USG? Sebabnya Mekah ini adanya Kaabah sebagai kiblat yang pertama. Hubungan sejarah bersilsilah sehingga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kota Mekah ni tuan-tuan ummud dunia. Kota Mekah ni kita kata gak paksi kepada dunia. Dan Kaabah yang pertama yang dibina oleh Adam AS di Mekah. Jadi oleh kerana Nabi nak ajak manusia ke rumah Allah, maka lahir pun dekat dengan rumah Allah. Ini luar biasanya kota Mekah ini. Seterusnya muka surat 16, adakah Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan berkhitan? Orang tanya Nabi ni lahir bersunat ke tidak? Dalam masalah ini ada 3 pandangan. Pendapat yang pertama, Nabi lahir dalam keadaan berkhatan. Inilah pendapat Abu Abdillah Muhammad bin Usman Al-Khalili. Yang kedua, baginda dikhatankan pada hari pembedahan dada oleh Jibril AS semasa di bawah penjagaan Halimatus Sa'diyah. Nabi duduk dengan Halimatus Sa'diyah hampir 4 tahun. Umur 4 tahun, dia pulang. Selepas peristiwa ni, jadi Halimah takut, bawalah dia ke mak dia. Jadi mak dia pun belalah dia, sempatlah 2 tahun, mak dia pun meninggal. Lepas 2 tahun mak dia meninggal, atuk dia pula bela. Baginda dikhatankan oleh datuknya Abdul Muttalib pada hari ke-7 kelahirannya, sebagaimana pendapat Ibn Abbas. Ibn Abbas dia kata Nabi dikhatankan sebab sistem khatang ini sunnah Nabi Ibrahim daripada dulu. Jadi cerita ni bukan cerita baru, cerita lama, dan bukan pelik lah khatang. Rasulullah SAW sebagai anak yatim ini ada menyatakan dilahirkan selepas 2 bulan kematian bapanya. Ada juga pendapat menyatakan Rasulullah dilahirkan dan selepas itu barulah bapanya meninggal dunia. Jadi Nabi ni anak yatim. Yatim ni kata ulama, dia beza dengan orang lain. Anak-anak orang lain sebut abah, abi. Tapi Nabi sebut Rabbi, Tuhanku, Tuhan. Maknanya seolah-olah tak bergantung kepada makhluk. Dia langsung ditarbiah oleh Allah. Kadang-kadang orang ni terpengaruh dengan abah dia, dengan atuk dia, dengan ni. Tapi Nabi siapa dia yang pelihara dia? Siapa dia guru dia? Iqra wa rabbukal akram. Orang lain tok guru mereka mulia, tapi Nabi tok guru mereka bukan mulia, tapi maha mulia. Allah. Jadi beza keadaannya. Jadi tak ada tangan-tangan memanjai Nabi, tak boleh. Tapi Allah yang tarbiyah Rasulullah SAW.
Alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah kamu dapati Nabi ini sebagai yatim? Allah beri tempat tinggal, beri bantuan ni. Penyusuan Nabi, sebagaimana Rasulullah SAW disusu oleh ibunya sekejap, kemudian Suwaibah al-Aslamiyah hamba kepada Abu Lahab, dan akhirnya diambil oleh Halimah As-Sa'diyah. Jadi kalau kita tengok, susu ibu boleh memberi kekuatan dan kesihatan kepada bayi. Dalam kitab Nurul Yaqin, satu kitab sejarah, ditahqiqkan oleh Adnan Maulud Al-Maghribi, menyebut yang menyusu Nabi itu ada 8 orang. Ibunya Aminah, Suwaibah Al-Aslamiyah, Khawlah binti Munzir, Barakah tu Ummu Aiman. Ummu Aiman ni yang pengasuh kepada Nabi, yang ditinggalkan oleh abah dia. Halimah As-Sa'diyah, dan 3 orang wanita daripada Al-Awatik. Al-Awatik ni maknanya namanya Atikah. Atikah. Kalau Atikah seorang, Atikah. Kalau Atikah 2 orang, Atikata ni. Kalau 3 orang lebih Atikah, dia panggil Awatik. Itu jamak lah, plural. Jadi antara yang disusui oleh Suwaibah pula Masruh, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Salamah. Ini yang jadi Nabi ada saudara sesusu. Antara saudara susuan Rasulullah SAW ialah Abdullah ibn Al-Haris, Anisah binti Al-Haris, Huzafah atau Juzamah binti Al-Haris, iaitu Syaima, gelaran yang dikenali dari nama asalnya, Sufyan bin Al-Haris, Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Hamzah ni 2 pakat. Pakak pak saudara, pakak saudara susu, umur sama. Dia selepas daripada ataupun ketika Abdullah kahwin dengan Aminah, saat yang sama Abdul Muttalib nikah. Zaman dulu nikah ramah, bukan orang tu pelik, yang nikah. Jadi hak ni dapat anak, hak ni dapat cucu. Jadi Abdul Muttalib dapat 2 lah. Dia dapat anak dia Hamzah, dia dapat cucu dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur sebaya, lebih kurang sebaya dengan Nabi. Ni Hamzah. Ada cerita dalam setengah riwayat, Aisyah Halimah ni dia duduk kampung. Jadi orang yang nak dapat ekstra duit lebih, puak-puak perempuan ni akan pakat sama-sama mereka pergi ke kota Mekah untuk nak ambil anak susu. Mereka akan pergi ramai-ramai bersama. Halimah As-Sa'diyah tu makna bahagia. Sebenarnya Halimah binti Abi Zu'aib nama dia. Halimah ni dikatakan dia pergi bersama, dia naik keldai. Keldai dia pula kuruh. Dia naik. Biasanya mereka akan pergi sama. Lebih kurang dalam 200 ataupun 300 meter nak sampai di kota Mekah, masing-masing pakat pecuk, tinggal kawan. Sebab nak pilih, takut dapat anak Tan Sri, anak Datuk Seri, anak bangsawan, sebab upah besar sikit. Jadi bila buat lari macam kerja macam ni, hak paling kediang sekali Halimah. Sebab keldai dia tu kuruh, dah gerak. Nanti jadi lambat sampai. Bila lambat, orang lain boleh cuk semua dah, boleh ambil dah semua. Ni oh saya anak Tan Sri, ni anak Datuk Seri. Mana bangsawan Quraisy. Akhirnya sampai kat Nabi Muhammad, anak siapa? Anak yatim. Anak yatim orang kata anak lalu. Orang kata anak lalu. Dia sendiri pun rasa tak nak. Payah. Sebab apa? Sebab laba tu takkan banyak. Sikit lah, takkanlah boleh banyak. Akhirnya dia mari memikir, pada tak ambil lalu, baik ambil juga. Pela-pela lah balik ni kita nak ambil juga. Dia pun datang. Dia kata Allah bayar cash kepadanya. Allah bayar cash selepas dia ambil. Antara perkara yang dia nampak ketara sangat, dia orang nak nyusukan anak ni, dia ada anak. Kalau tak ada anak, macam mana nak nyusu anak? Nak nyusu walaupun anak orang, dia kena ada anak dia tu. Jadi anak dia banyak kali dah tak cukup susu merengek. Yelah, dia bukan orang kaya.
Jadi dengan ambil Rasulullah SAW ni, peliknya susunya jadi cukup dan anak dia lena tidur. Allah bayar. Dia naik pula keldai dia tu, tak semena-mena keldai dia ni boleh pintas keldai ataupun unta orang lain. Yabna binti Abi Zu'aib, mau beli keldai baru ke? Dok ke dah lama? Jadi gemuk, jadi sihat, Allah bagi. Itu pelik. Di rumah dia pula, dia ni Abi Kabsyah. Sebab itu Nabi ni dipanggil Yabna Abi Kabsyah, wahai anak Abi Kabsyah. Abi Kabsyah tu suami kepada Halimah Sa'diyah. Jadi maknanya nisbah kepada bapak susu lah, itu maksudnya. Abi Kabsyah ni pula, dia ni belah kambing. Kabsyah ni kibas lah kalau kita gerak kadang-kadang tu, dia ada kambing dia ni ialah musim kemarau. Kadang-kadang tu dengan bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat jiran-jiran lain kambing kuru, kambing dia gemuk, susu banyak kambing, beranak pun banyak. Akhirnya suami ni kata kat isteri dia, dia kata, aku yakin budak ni sesuatu yang pelik. Dia rasa dah budak ni pelik ni. Ini innaha lanasamatun mubarakah. Dia ni diibarat seolah-olah jiwa yang diberkati Tuhan. Tengok Allah bagi, tengok Nabi SAW. Maknanya Nabi ni tuan-tuan, sejak lahir lagi sifatnya rahmatan lil alamin banyak. Suhaibah dengan sebab dia susu Nabi, akhirnya dia dimerdekakan oleh Abu Lahab. Yang Nabi tumpang rumah boleh hidup. Tu hebatnya Rasulullah SAW. Ialah seorang Rasul yang luar biasa. Saya bila sebut antara saudara susuan Nabi ni, salah satunya kita tengok nama dia Abdullah bin Haris. Abu Kabsyah tu nama Haris lah, nama dia, gelaran Abi Kabsyah. Dikatakan 50 tahun ataupun 60 tahun kemudian, makna Nabi dalam hampir nak meninggal dunia dah, Nabi duduk di kota Mekah, Madinah dah masa tu. Sebab selepas daripada 53 tahun Nabi hijrah, wahyu 40 tahun lebih kurang, 13 tahun duduk di Mekah, maknanya 53. Selepas daripada tu Nabi pergi ke Madinah, duduk Madinah. Jadi masa Madinah tu bila dah stabil, banyak buka negeri-negeri, buka ni orang Arab Badui pun ramai masuk Islam, orang ni. Salah satu tempatnya Nabi kepung, sahabat-sahabat pergi kepung satu tempat, dapat tangkap ramai orang, dapat tawang lah, kata orang, dapat tawang musuh dan kawasan tu. Tengah tawang tu ada seorang perempuan, dia kata, lepas aku. Orang tanya, kenapa? Dia jawab, saya ni saudara Muhammad, kakak Muhammad. Orang pun terkejut habis, mana ada Muhammad ada kakak. Akhirnya bawa kat Rasulullah SAW. Bila bawa kat Rasulullah SAW, Rasulullah terus hampas sejadah, dudukkan perempuan ni. Dan Rasulullah SAW menangis. Rupa-rupanya ni lah yang kita baca ni, namanya tu Huzafah atau Juzamah binti Al-Haris yang digelar sebagai Syaimah. Dengan sebab itu semua mereka tawanan ni dibebaskan. Maknanya Rasulullah SAW ni orang yang kenang budi, tuan-tuan. Dia bukan macam setengah orang, dia lupa. Nabi tak, dia kenang orang-orang. Orang yang bantu dia kenang lah. Dan di perkampungan atau badawah, sejarah menunjukkan Rasulullah SAW dipelihara oleh keluarga Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ni keluarga Halimah lah, Halimah binti Sa'ad binti Abi Zu'aib.
Nama ibu susuannya Halimah binti Abi Zuaib, isteri Al-Haris bin Abdul Uzza yang dikenali gelaran Abu Kabsyah dari kabilah yang sama. Kenapa tuan-tuan? Sebab biasanya orang daripada kampung ni cergah dia lain. Dia lasok, dia gagah. Orang bandar ni minta maaf lah, sebab itu anak-anak kadang-kadang tinggal rumah nenek di kampung tu. Kalau boleh hak ada mandi telaga, hak jenis jauh-jauh sikit, biar dia jadi gagah. Kalau orang bandar ni bukan tak baik, tapi slow sikit lah. Saya tengok bahasa mudah, penagih dadah kampung, penagih dadah bandar. Penagih pada kampung masa kita kecil-kecil dulu, sebut saja polis, berlari lompat pagar. Penagih pada bandar ni takat di bawah jambatan, tengok jalan Tengku Deraman ke apa bawah tu, boleh bagi nak takat dia pun ambil jarum, saya kata, kau orang pun takut api, tak urut, lemah. Baik, mengembala kambing. Rasulullah SAW ni sejak usia kanak-kanak lagi, Nabi mengembala kambing milik Ibnu Abi Mu'aiz dengan upah segenggang kurma. Semua Nabi yang diutuskan oleh Allah memang pernah mengembala kambing. Kenapa? Sebab sebelum memperintah manusia perintah kambing. Siapa pernah bela kambing dia tahulah. Kambing ni bukan macam air daging. Air daging ni kita kurung je. Kambing ialah sekarang feedlot pun boleh makan meh gini tu. Tapi bila kambing ni dia ada wah degil dia tu, kita nak tarik dia tu, kadang-kadang nak makan, Allah gerangnya kita. Saat di situ mengajar macam mana nak menguruskan. Jadi kedegilan mengatur kambing dijadikan sebagai medan latihan. Akhirnya berjaya. Dan mengembala kambing ni sebaik-baik pekerjaan. Berapa ramai toke-toke kambing kaya-kaya lah ni. Kambing bukan murah. Nasi arak nak buat nasi arak ayam tak berlaku, nasi arak kambing kau. Jenis manusia nak kambing. Suatu hikmah ilahi menunjukkan kepada kita bahawa sebaik-baik harta adalah hasil perusahaan sendiri. Tu daripada kecil lagi Nabi ajar macam tu. Rasulullah SAW dalam keadaan ummi. Apa makna ummi? Maknanya Nabi dalam keadaan buta huruf. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Apa makna ummi tuan-tuan? Ummi ni memang dia tak pandai membaca, tak pandai menulis. Tapi kita jangan beza Nabi ummi dengan orang lain. Nabi ummi itu adalah kemuliaan, dan banyak menutup mulut-mulut mereka. Tapi orang lain tak. Kadang-kadang ummi ni tak semestinya macam tu. Kenapa? Kerana di sini tak ada lagi orang kata Muhammad tu bijak sebab dia kuat baca. Muhammad tu bijak, dia duk reka, dia ambil maklumat-maklumat daripada Rom, Parsi, jadi dia bijak. Sebab tu dia jadi Nabi, sebab tu dia. Jadi sekarang ni tak ada. Hujah tu orang tak ada nak kata. Sebab Tok Guru Nabi pun, siapa dia Tok Guru Nabi Muhammad? Orang tak ada kata, tak ada. Sebagaimana saya kata, Allah yang ajar Nabi. Jadi dia pelik. Kita ni ada ustaz kita, cikgu kita, ustazah kita. Nabi tak, Allah. Jadi ummi Nabi ni dia hebat. Sifat yang wajib bagi Nabi fatanah. Fatanah tu makna cerdik. Cerdik. Dan kita akan hujahkan tentang kecerdikan. Jadi tentang ummi ni, kalau baca iktibar tu panjang, kami telah jawab. Kita baca sikit sifat fizikal Nabi. Saya ambil satu cukup lah. Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Ummu Ma'bad ni dia duduk jalan antara Mekah nak menuju ke Madinah. Tapi ala ke dekat ke Mekah lagi. Bila dia duduk situ, Nabi masa hijrah pergi ziarah rumah dia dengan Abu Bakar. Betulang suaminya Abu Ma'bad tak ada. Yang adanya ada seekor kambing betina tua yang tak gerak, yang tak berapa sihat, sakit. Jadi Nabi minta izin, royak ke Abu Bakar untuk minta izin nak perah susu. Jadi kawan ni caya kedak, macam mana nak perah susu? Asbab. Minta tulang perah, kambing jadi sihat je. Banyak pula susu. Masya Allah.
Dan dia tengok Nabi ni tuan-tuan, dia ni bukan jenis orang geger, bukan jenis orang cakap banyak, dia senyap banyak. Baik. Jadi bila Rasulullah SAW dengan Abu Bakar pergi tu, balik suami dia pun cerita. Dia cerita kat suami dia. Dia kata, hamba tengok seorang pelik-pelik sungguh, cerita. Dia kata apa? Seorang yang ketara keseriaannya. Nampak seri dia tu ketara. Seri tu bukan menang, bukan kalah. Seri tu, seriang tu comel benar lah, comel, tampan lah. Putih wajahnya. Putih ni banyak jenis. Ada orang putih merah, ada orang putih pucat, ada orang putih balor, macam-macam putih. Ni putih comel. Kau anda nak kata apa pun gitulah. Baik akhlaknya, tidak merasai beban oleh badan yang besar. Bukan kadang-kadang kita nampak orang tu jalan sampai mengoh. Tak, Nabi bukan macam tu. Tidak boleh dipelekehkan kerana kepala yang kecil. Maknanya ada orang tu tubuh besar, kepala kecil. Jadi nampak, peliknya. Dia ni ngam-ngam semua, comel. Indah rupa paras dan menarik perhatian. Kita tengok, kalau orang tengok ni, nak tengok sekali lagi. Tengok Rasulullah ni. Luas dan tampak jelas mata putih dan mata hitamnya. Kita tengok betul-betul, mata putih Nabi putih sungguh. Dia tak pakai aimah, memang dia putih dah. Dan mata hitam dia hitam sungguh. Comel orang. Tengok mata kita tua-tua ni merah, kadang-kadang kelabu, koko. Tu tak termasuk katarak lagi. Memang anak kita kecil dah tengok iPad dah. Dia tengok iPad lebih banyak daripada dia pegang Quran ngaji. Quran boleh duduk 10 minit puas. iPad 8 jam, tak ada masalah. Kadang-kadang kita tolong kesiang, berhenti dulu makan. Tu pun nak habis lagi. Alim anak-anak kita lah ni dengan iPad. Tengok. Rambutnya lebat. Suaranya serak-serak basah. Sedap suara itu, suara serak-serak basah. Lehernya jinjang. Ada orang tu bulat, kelong itu. Tak, dia tinggi, comel, orang comel. Mata hitamnya sangat ketara kehitamannya. Tampak orat lengannya. Maknanya tangan dia ni kemah lah. Alisnya nipis. Mata dia ada nipis. Keningnya bersambung. Rambutnya sangat hitam. Rambut Nabi walaupun dia tua, dia tak ada ubah. Kecuali ada orang kira 16 helai saja. Dia jalan dengan Abu Bakar. Abu Bakar muda dia 2 tahun. Dalam bahasa Arab dia kata, Abu Bakrin syaikhun yu'raf wa Rasulullah syabun la yu'raf. Apa makna? Abu Bakar ni syekh yang nampak ketuaannya. Muhammad ini, Rasulullah SAW ini pemuda yang tak nampak tua tu. Jadi jalan dua tu macam Abu Bakar ni ubang banyak je. Tapi Nabi tak. Baik. Kalau dia diam, nampak nyata kehebatannya. Senyap dia tu nampak hebat. Kalau dia berbicara, nampak nyata keterampilannya. Manusia paling menawang dan paling menarik jika dipandang dari jauh. Tengok jauh comel. Ada orang tengok jauh comel, dekat Allah uduhnya. Ada gitu. Paling cantik dan manis saya dekat tengok Allah. Sedap. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi suka tengok Nabi SAW. Kata-katanya manis. Ni benda ni kena belajar lah. Payuh kita nak belajar. Kita ni cakap banyak mengugut. Padang tau, berat tau, teruk tau. Nabi tak. Nabi sentiasa beri kehidupan, beri rasaan, semangat. Ini tengok orang sakit teruk, kita tengok padan dah. Aku rasa 2 jam ni mati. Kawan tu sejam setengah mati lalu dah. Dah kena ujuguk macam tu. Nabi tak, dia tengok orang ni, dia kata la ba'sa tuhurun insya-Allah. Dia beri pengharapan. Tu cara Rasulullah SAW. Kesegakannya memadai dengan selapis pakaian saja. Ada orang tu comel sebab pakaian comel. Tapi Nabi letak mana-mana pakaian selapis pun tetap comel. Sedap tengok. Tidak bertutur perkataan yang sia-sia. Ni payahlah kita, ya Allah. Ni cabaran. Dan mengaruk lagi lah.
Tutur katanya bagaikan jalinan batu permata yang menjulur keluar. Sebab itu Nabi ni, kelebihan dia, cakapannya disebut utitu bijawami'il kalim. Apa makna jawami' kalim? Cakap pendek, maksud yang padat dan menepati sasaran. Kita cakap panjang, mendengar ceramah dengar, mendapat cakap aku tak tahu. 2 jam setengah tak tahu. Nak suruh poin 3 poin dak kada tu. Tapi Nabi tak. Untuk kemudian Nabi ni okey, sederhana ketinggiannya. Nabi tak tinggi, tak rendah. Saya ada pergi rasmi, saya ingat dalam 3 ataupun 4 tahun dulu. Masa tu saya jadi mufti. Saya diminta rasmi di PWTC, pameran Rasulullah SAW. Adalah dalam nak rasmi tu ada orang yang ini, dia tunjuk saya tungkat Rasulullah, bukan tungkat Rasulullah tapi jenis kayu tungkat Rasulullah, namanya Asy-Syajar. Jenis kayu ni molek, cantik nampak. Kemudian ada hak kayu yang dia ambil hak tempat Nabi lalu masa hijrah tu, ada jenis pohon kayu tu. Kayu tu warna putih, saya tak bawa. Biasa kadang-kadang saya pakai sejalan pakai warna putih tu. Jadi saya tanya dia, saya kata kajian-kajian awak ni banyak ni, rasa-rasa Rasulullah ni tinggi mana orang? Nak gambarkan 1400 tahun dululah, 1400 tahun, bukan sekarang. Dia kata ikut saya punya kajian, Rasulullah SAW tinggi ni lebih kurang dalam 8 kaki. 8 kaki. 8 kaki tu nak kata tinggi sangat tak menasabah tuan-tuan. Kalau 1400 tahun dulu, 1400 tahun dulu. Dia kata Khalid, kalau dia baca Khalid ni rendah. Khalid ni 6 kaki je. 6 kaki pun tinggi daripada kita sikit tu. Tapi hebat Khalid. Tapi Sayyidina Umar terkenal dengan tinggi sangat. Tinggi lah orang zaman dulu tu. Segak lah. Tak lah, kita ni Melayu ni bukan Arab. Kalau kita pergi Mekah mau tengok setengah-setengah orang Arab kan, sekaki tinggi pada kita, kita tengok, oi tinggi Datuk ni. Kita 5 kaki 5 katakan. Ataupun iyalah. Tapi dia tinggi. Taklah tinggi sangat, sederhana ketinggian. Nisbah keseluruhan. Baik. Untuk memandangnya tak perlu menunduk. Nak tunduk, mana tunduk tu rendah ke? Dan tak perlu mendongak. Siapa tekak tinggi sangat, kita yang rasa. Tu cerita, ni cerita orang Arab cakap dengan orang Arab, bukan kita cakap. Kita ni orang Melayu masa kita ni. Tu kata. Bagaikan satu ranting antara 2 ranting. Kalau dia bertiga, maknanya ada ranting panjang, ada ranting rendah, dia tengah tu. Comel lah. Senang. Maka dialah yang paling menarik perhatian dan paling mendapat tempat. Dia mempunyai teman-teman mengelilinginya. Majlis Nabi ni pelik, tuan-tuan. Dia Nabi ni ramai sahabat suka mengerumuni. Dan dia tak macam kita kata sembang kedai kopi. Dia bukan. Dan kadang-kadang majlis tu senyap je. Mereka merasa ketenangan. Ibarat kalau kita kata terapi terbaik lah atas muka bumi. Duduk kat dia senyap. Tenang jiwa. Ni duduk sini kat Bengka nama Dr. Zul bila nak tamat ni. InsyaAllah dekat dah. Nabi tenang. Tu cara Nabi. Jadi sahabat-sahabat suka ke dia? Suka. Kalau dia berkata sesuatu, Nabi buka mulut je, pakat dengar. Sungguh dengar. Cara Nabi tu, dia cakap je, semua pakat dengar. Allah dengar. Ada orang tukang catat. Abu Hurairah tukang catat, Muawiyah tukang catat, apa lagi Abdullah bin Umar tukang catat, Abdullah bin Abbas masa tu kecil sangatlah catat juga, Anas bin Malik pun catat hadis-hadis Nabi. Pelik lah, memang tak ada dah orang macam tu ni. Dia tu, mereka tu khusyuk mendengar kata-katanya. Kalau dia suruh je sesuatu, segera pakat buat. Mana ada orang macam tu je. So terus laksana je.
Ibarat kamikaze lah semua sanggup buat. Kalau dia sentiasa dipatuhi dan dikerumuni, orang suka dengan Rasulullah. Orang suka sangat dia. Apply. Tidak bermasam muka dan tidak mempelekehkan orang. Allah Akbar. Ni payah kita, ya Allah. Nabi ni tu cara dia. Jadi kisah Nabi ni panjang. Ali bin Abi Talib pun ada cerita lagi sifat-sifat dia, gambaran pun ada lagi, akhlak Rasulullah pun ada. Kalau saya nak bahaskan memang panjang, saya ambil pada muka surat 42 sikit. Sengaja saya ambil muka surat 42. Hak lain baca sendiri. Tengok orang barat cuba kata kepada Nabi kita. Profesor bertaraf dunia John Adair memperakui baginda sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin terbaik sepanjang zaman. Dalam bukunya The Leadership of Muhammad, antara lain mengungkap kata penuh jujur, Muhammad adalah seorang tokoh luar biasa yang paling besar pengaruhnya di dunia ini. Saya terlupa nak masukkan, saya baca ada satu buku, lebih kurang tajuknya 40 manusia yang paling berpengaruh di muka bumi. Dia nak bentang tu di England. Bila dia bentang tu, dia kata dia kaji betul-betul dan dia dapati bahawa Muhammad adalah yang pertama, walaupun dia bukan Islam. Sebab sejujurnya itulah kesan Muhammad. Tokoh barat yang terkenal Bernard Shaw, Bernard Shaw, dia menulis Genuine Islam. Muhammad adalah manusia agung yang pernah dilahirkan di dunia. Beliau membawa satu agama, mendirikan sebuah bangsa, meletakkan dasar-dasar moral, memulakan banyak pergerakan pembaharuan sosial dan politik, serta juga berjaya mendirikan masyarakat yang kuat dan berdaya dinamik bagi melaksanakan dan mewakili ajarannya. Ini luar biasa, tuan-tuan. Kita tengok pula contohnya Mahatma Gandhi. Dia berkata, pernah saya bertanya siapakah tokoh yang paling mempengaruhi manusia. Saya lebih yakin bahawa bukan pedanglah yang memberikan kebesaran pada Islam pada masanya, tapi ia datang daripada sifat kesederhanaan, kebersahajaan, kehati-hatian Muhammad, serta pengabdian luar biasa kepada sahabat dan pengikutnya, tekadnya, keberaniannya, serta keyakinan pada Tuhan dan tugasnya. Semua ini menyingkirkan segala harangan. Ketika saya menutup halaman terakhir volume 2 biografi Muhammad, saya sedih kerana tiada lagi cerita yang dapat ditinggalkan daripada hidupnya yang agung. Ni kacamata tokoh yang bukan Islam. Tengok Nabi macam tu. Tengok lama time. Muhammad adalah seorang agamawan, reformis sosial, teladan moral, administrator masa, sahabat setia, sahabat yang menyenangkan, suami yang penuh kasih sayang, seorang ayah yang penyayang. Semua menjadi satu. Tiada lagi manusia dalam sejarah melebihi atau bahkan menyamainya dalam setiap aspek kehidupan. Luar biasa, tuan-tuan. Kita kalau nak buat ceramah macam ni, mungkin sehari semalam tak habis. Sifat rajin dia, sifat kuat ibadat dia, sifat dermawan dia, sifat soleh dia, sifat baik dengan keluarga dia, sifat selesai masalah dia, semua sekali. Jadi Rasulullah SAW ni adalah tokoh yang amat luar biasa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ketokohan Nabi ni, saya hanya terkagum. Salah satu yang paling besar yang menjadi question mark kita lah, kalau kita tanya orang-orang hebat, kalau boleh perintah negara ni, berapa tahun mu cukup untuk buat satu pembaharuan negara? 10 tahun? 10 tahun tak ada. Banyak. Dah berapa tahun? Sedaknya 30 tadi. Itu pun tak tahu lagi
Tu baru jangka masa gini-gini. Nabi hanya 10 tahun. Ekonomi terbaik, menukar sistem kapitalis ribawi kepada Islami, menukar pasar milik Yahudi kepada milik pedagang-pedagang Islam. Luar biasa. Ekonomi dia berjaya. Kepimpinan, dia melahirkan pemimpin-pemimpin dalam semua cabangan. Dalam pemerintahan, tak boleh orang lawan lagi setakat ni lebih pada Abu Bakar. Sayyidina Umar bila tengok Abu Bakar yang jadi pemimpin macam tu, Sayyidina Umar kata apa? Ya Abu Bakrin laqad at'amtal khulafa ba'dak. Wahai Abu Bakar, kamu telah meletihkan mana-mana khalifah datang selepas kamu, tak mampu nak ikut kamu. Umar siapa tak kenal? Sahabat-sahabat yang lain, panglima-panglima yang luar biasa, tentera. Kalau saya sebut seorang je nama seorang tentera, tuan-tuan mungkin tak kenal pun dia. Tapi kualiti dia seolah-olah 3,000 panglima tentera Parsi, dia seorang ni. Kita tengok maknanya kehebatan-kehebatan yang Nabi munculkan daripada dia itu semua lapangan. Bayangkan seorang sahabat bernama Mus'ab ibn Umair, Nabi hantar dia menjadi pendakwah ke kota Madinah. Sebelum Nabi datang ke kota Madinah, hijrah, sebelum datang lagi dia telah mengislamkan lebih 1/3 penduduk kota Madinah. Berjaya tuan-tuan, berjaya sahabat-sahabat Nabi ni, sebab murabbi agungnya Rasulullah SAW. Yang ini luar biasa. Masa dia sikit je, 10 tahun, tapi dia boleh buat keseluruhan. Taraf ketenangan hidup masa tu adalah tertinggi dan terbaik di dunia. Dia ada, kalau kita kaji sekarang ni dia ada satu peringkat PBB, dia akan tulis negara yang mempunyai kebahagiaan penduduk. Malaysia nombor berapa tak tahu, tapi cerah 5 pasang sejak sekarang ni, kalau ikut dalam 2 minggu lepas lah dalam laporan. Tengok ketenangan ni. Hari ni nampak macam sebahagian tak tenang ni, ada bermasalah ni, masalah termasuk yang tukang ceramah. Jadi zaman Nabi ketenangan tu hebat, ketenangan. Dan paling besarnya Nabi ubah pemikiran. Kita masih dibelenggu duit, wang, harta. Duit, wang, harta. Kita selalu duk tengok tu. Jarang kita sebut, Mak ataupun Aminah, hang nampak termenung ni apa pasal ni? Kawan dia tanya, saya sedang memikirkan saya ni masuk syurga ke tidak. Wow, hebat kau. Kita pun jadi terkejut, sebab kita tak diajar macam itu. Kita diajar mikir, anak susah, anak masalah, lepas tu suami, lepas tu rumah tangga, lepas tu kereta, lepas tu kita akan dilingkungi dengan masalah hidup sahaja. Kita tak ba'dal maut, selepas mati. Jadi dengan sebab itu caranya beza. Sahabat memang luar biasa. Dan yang hebatnya Rasulullah SAW, dia bukan semata-mata teori, tapi praktikal. Itu mahalnya. Orang lain teori, mu nak kaya tak? Aku nak bagi tahu teori. Tukar bagi pun tak kaya. Tak apalah. Kamu nak ni tak? Tapi Nabi ni dia buat sendiri. Itulah teori yang cukup hebat. Jadi tuan-tuan, masa ni saya sebut dalam buku saya, masa pelihara lah. Ni buku yang paling saya sayang. Saya kaji sikit sebanyak. Kita nak berjaya, start dengan masa. Dan saya sebut macam mana kehebatan Nabi dalam ni. Saya ambil tokoh barat, saya ambil tokoh ulama silam yang hebat-hebat, kerana mereka ada satu bab namanya barakatuz zaman, keberkatan masa mereka. Jadi yang ini penting dalam hidup kita. Nabi dia selalu damping Quran.
Kita dengan Quran macam mana? Anak-anak kita baca Quran ke tak? Keluarga kita baca Quran ke tak? Bila kali terakhir kita baca Quran? Dan bagaimana bila kali terakhir kita khatam Al-Quran? Letih nak jawab. Nanti Ramadan pula lah Ustaz. Saya dalam menyampaikan bantuan sekali-sekala, kita hampir setiap minggu kita akan satu Ahad kita akan sampai. Satu hari saya pergi sebuah rumah, ada seorang pakcik duduk atas katil. Sampai rumah tu kita bagi bantuan, dia beria nak tunjuk kat saya satu Quran. Apa yang dia buat, umur dia saya ingat kat 90 tahun lah. Dia tunjuk kat saya Quran tu usang, lusuh, tapi boleh baca lagi lah. Terpaksa di plastik, diplasterkan di luar, di ni lah Quran. Dia kata Quran ini saya baca sejak saya muda sampai sekarang. Quran ini saya telah khatam. Dia tunjuk tarikh, setelah sampai tahap ni, sampai sekarang ni 130 kali. Kata bagus. Ni saya tak cakap hak hafiz tu, hak tu soal lain. Ni orang biasa yang cintakan pada Quran. Kita kena tengok Quran macam mana kita. Saya sebut dalam buku tips hafazan Quran, cerita budak-budak yang luar biasa. Salah seorang budak yang ada atas muka bumi ni sekarang luar biasa, namanya Jihad Al-Maliki. Boleh search dalam video, dalam YouTube. Umur 13 tahun, Quran suti hafal. Orang kata anak aku hafal Quran. Betul, anak tuan bagus. Dia hafal Quran, dia ingat muka surat Quran, dia ingat nombor ayat Quran, dia boleh baca ayat kat belakang. Maknanya jangan tepuk ke depan. Kuliah ayyuhal kafirun sambung, boleh lah. La budu ma tak budu. Ni sebut faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, sebut daripada belakang. Ni sebut dari belakang pula. Saya kuliah subha, sebut kat belakang. Boleh ingat. Hadis dia hafal. Saya rasa sekarang ni 6 kitab dia hafal. Sahih Bukhari boleh ingat hadasana riwayat ni, nombor hadis berapa, luar biasa tuan-tuan. Kasih pada Quran. Disebut min hufazil wahyai. Saya pernah dijemput oleh Amir Madinah, saya ingat dalam 4 tahun ke 5 tahun lepas, untuk jadi tetamu dalam majlis anugerah penghafal hadis. Oh, saya kagum, saya tengok. Saya balik, saya tubuhkan Ma'alim As-Sunan. Ma'alim As-Sunan, kalau anak-anak ada nak belajar, pergi belajar lah. Dekat kami belajar, kami bagi percuma je belajar. Ni di bawah Mawid Majlis Agung kami. Saya sempat tubuh dua universiti, dua sekolah. Satu namanya Pondok Moden Al-Baqirah. Pondok Moden Al-Baqirah ni belajar pondok, dia belajar akademik. Dah kita tak payahlah minta derma ni, sebab kita terus bawah Mawid, senang. Dan guru pun cukup gaji macam-macam. Menariknya sekolah tu mula-mula saya ingat dalam 5 tahun dulu, dia punya SPM dia dapat 3.8. Grade rendah lah, rendah. Lepas tu naik 2.8. Lepas tu naik 2. Baru ni 5 sekolah terbaik di Malaysia. Boleh buat. Berjaya cemerlang. Budak-budak jadi. Ada yang belajar Madinah, ada yang belajar Jordan, ada yang belajar Mesir, ada yang belajar UiTM, ada yang belajar USIM, ada belajar macam-macam. Staf-staf kita, pelajar-pelajar, guru, kadang-kadang muda-muda je lagi daripada ni, tapi kita gasak semangat. Termasuk juga hadis ni. Jadi bila saya tengok macam ni, cita-cita saya biar adalah di Malaysia nanti mereka yang benar-benar boleh hafal Quran, hafal hadis. Ya, kita tak ada lagi. Ya, buku ni kita cerita macam mana tip hafazan kecil. Banyak kisah-kisah yang luar biasa. Kita kata kita cinta Rasulullah. Bila kita cinta Rasulullah, tak dapat tidak kita kena baca hadis Nabi. Saya showkan kita baca hadis 40 ni. Wak ngajar sini ustazah boleh 5 kali sehari, 5 hadis sebelum masuk tu. Jadi akhirnya kita khatam, kita ulang kurang-kurangnya kita dekat dengan Rasulullah.
Saya pun rasa sekadar itulah dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Qul qauli hadza wa astaghfirullah. Biasa dia minta tolong doa. Ada sahabat kita nak minta doakan. Yang pertama, Hamidah binti Ngah, kritikal di PPUM sebab COVID-19, semoga sembuh. Kedua, adik Camelia Balkish, kanser stage 4. Yang ketiga, Nur Wahidan Nurdin Mia Syahrin, mohon sembuh daripada COVID. Saya ada buat satu buku, inilah doaku. Dalam tu banyak doa. Tuan-tuan bolehlah baca doa, beramal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Akramal Akram wa ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka bima syahidna annaka antallah antal wahidul ahad al-fardus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taqdiya hajatana ya Allah. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa Allahumma shfihim Allahumma shfihim Allahumma shfihim Allahumma shfihim Allahumma anta syafi la shifa shifa la yughadiru saqama. Allahumma shfi mardana warham mautana wa afi mubtalana. Allahumma shfi mardana warham mautana wa afi mubtalana. Allahumma shfi mardana warham mautana wa afi mubtalana. Allahumma rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alhimna rushdana wa a'izna min syarri anfusina. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahwili afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i saqatik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.